Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar semua? Hari ini kita akan membicarakan tentang tema 4 sejarah dunia. Bahagian kedua itu berkaitan dengan konflik dunia. Pertama sekali kita kena faham apa yang dikatakan sebagai konflik. Okey, pada waktu itu dunia mengalami konflik. Ini dalam usaha mereka untuk menyelesaikan masalah yang timbul di antara negara-negara ataupun jiran yang terdekat. Jadi masalah ini gagal diselesaikan secara rundingan yang akhirnya membawa kepada peperangan. Perang yang pertama dikenali di Eropah sebagai The Great War. Itu satu perang yang hebat pada tahun 1914 hingga tahun 1918 yang melibatkan banyak negara, sebab itu dipanggil Perang Dunia. Jadi apakah yang sebenarnya berlaku dalam Perang Dunia Pertama? Tahun 1914 hingga tahun 1918. Itu yang kita nak lihat dengan terperinci. Ini sedalam yang mungkin untuk kita memahami dengan lebih jelas supaya kita boleh menjawab soalan dengan baik berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. Jadi teruskan bersama saya, Suka Sensei. Perang Dunia Pertama yang bermula tahun 1914 dan berakhir pada tahun 1918. Kita boleh bahagikan kepada 4 tahap penting peperangan ini. Tahap yang pertama pada tahun 1914, iaitu permulaan kepada peperangan. Tahap yang kedua, tahun 1915 hingga tahun 1916, merupakan tahap penglibatan beberapa negara dalam peperangan. Dan pada tahun 1917, krisis yang menimpa negara-negara yang terlibat dalam peperangan ini, sama ada Pakatan Bertiga ataupun Kuasa Tengah ataupun Perikatan Bertiga. Dan satu lagi, tahun 1914, itu tahap yang keempat, itu tamatnya peperangan. Jadi 4 tahap penting dalam Perang Dunia Pertama ini akan membolehkan pelajar memahami dengan lebih baik apa sebenarnya yang berlaku dalam Perang Dunia Pertama. Kita teruskan dengan tahap pertama, iaitu permulaan peperangan pada tahun 1914. Perang Dunia Pertama melibatkan 2 kumpulan. Kumpulan yang pertama dipanggil Pakatan Bertiga yang terdiri daripada British, Rusia dan Perancis. Dan kumpulan yang kedua ialah Kuasa Tengah ataupun Perikatan Bertiga yang terdiri daripada Jerman, Austria-Hungary dan juga Turki Uthmaniyah. Jadi pada tahap permulaan peperangan ini, permulaan kepada peperangan ini bermula dengan perancangan yang dibuat oleh Jerman. Setelah meletusnya perang, tentera Jerman merancang untuk berperang, tetapi bukan dalam jangka masa yang panjang. Kalau mengikut rancangan Schlieffen, mereka merancang untuk menamatkan perang ini secepat yang mungkin. Sebab jika panjang, dia akan melibatkan kos yang lebih tinggi dan ramai tenteranya yang akan terkorban. Jadi semua tentera Jerman akan bergerak dalam 2 arah berbeza. Satu kumpulan tentera akan berperang di bahagian timur Eropah untuk berhadapan dengan Rusia. Dan satu lagi berketumpukan tentera Jerman untuk menguasai Eropah Barat untuk berhadapan dengan tentera Perancis, British di sebelah barat. Jadi 2 kumpulan ataupun 2 kawasan peperangan bermula ataupun berlaku pada tahap pertama ini, dalam Perang Dunia Pertama. Jadi bahagian barat Eropah, Jerman akan menyerang Perancis melalui Luxembourg dan Belgium, sebab kedua-dua negara ini berkecuali ataupun neutral, tidak memihak kepada mana-mana negara. Jadi Jerman akan memasuki Luxembourg dan juga Belgium untuk menaluki Paris. Setelah pertempuran di Marne, Perancis menghentikan, berjaya melambatkan pergerakan tentera Jerman di kawasan itu. Sehinggalah
hujung tahun 1914. Di bahagian timur pula, Rusia mara melalui Prussia Timur dan Galicia, di mana orang tentera Jerman menghentikan mereka selepas berlaku pertempuran di Tasik Manchurian dan juga Tannenberg. Dan pada akhir tahun 1914, Jepun bergabung dengan kumpulan ataupun Pakatan Bertiga, dan Kerajaan Uthmania bergabung dengan Kuasa Tengah ataupun Perikatan Bertiga, iaitu Jerman, Austria-Hungary. Jepun telah menduduki Tsingtao, iaitu tanah jajahan Jerman di China, dan mereka tidak melakukan lebih banyak perkara sepanjang perang yang selebihnya. Jadi itu saja yang berlaku di China, di mana Jepun mengambil kawasan yang sebelum ini dikuasai oleh Jerman. Dan itu permulaan perang pada tahap pertama ini. Jadi peperangan yang bermula di bahagian Eropah, Timur Eropah dan juga Barat Eropah. Dan kedua-dua pihak yang terlibat, sama ada di Pakatan Bertiga ataupun Perikatan Bertiga, yang juga dikenali sebagai Kuasa Tengah, untuk mengalahkan antara satu sama lain. Okey, pelajar, mari kita fahamkan bagaimana perang ini berlaku dan dia berkembang. Okey, cuba lihat peta yang saya tunjukkan ini. Seperti saya beritahukan tadi, ada dua kawasan ataupun zon perang, itu di bahagian barat Eropah dan di bahagian timur Eropah. Kalau pelajar lihat, ini adalah bahagian tengah, Jerman, Austria-Hungary, Bulgaria, dan juga Ottoman Empire ataupun Turki Uthmania. Ini adalah Pakatan Bertiga ataupun Kuasa Tengah. Inilah di bahagian timur yang saya kata tadi, di mana tentera-tentera Pakatan Tengah ataupun Perikatan ataupun Kuasa Tengah akan berhadapan dengan tentera-tentera Rusia di sebelah sini. Ini adalah kawasan Balkan yang juga menjadi perang. Perang ini salah satu sebab penting mengapa berlakunya Perang Dunia Pertama ini. Jadi di sebelah kanan peta ini adalah pertempuran yang berlaku antara Rusia dengan Jerman. Di sebelah barat Eropah ini, Brest, ini adalah satu kawasan perang yang hebat berlaku pada Perang Dunia Pertama. Tannenberg di kawasan ini. Ini adalah kawasan sebelah timur, di mana perang berlaku di antara Rusia dengan tentera Perikatan Bertiga yang diketuai oleh Jerman. Jadi Jerman cuba mempertahankan ataupun mara sejauh mungkin ke kawasan sempadan Rusia. Di sebelah barat pula, melalui Jerman mengarahkan tenteranya melalui rancangan Schellenberg tadi, melalui Belgium dan juga Luxembourg, dua negara yang neutral, tidak memihak pada mana-mana pihak, dan tentera-tentera Jerman akan mara untuk menguasai Paris. Tetapi berjaya dihentikan atau dilambatkan pergerakan tentera itu oleh tentera-tentera British, dan Perancis terutamanya dibantu oleh tentera British di sebelah sini, di sebelah barat Eropah. Jadi itu dua keadaan dalam perang tahap yang pertama ini. Dua keadaan zon peperangan yang berlaku, sama ada di sebelah barat ataupun di sebelah timur, dihadapi oleh Jerman yang mengetuai Kuasa Tengah ini bersama dengan Austria dan Hungary. Kemudian masuk Ottoman Empire ataupun Turki Uthmania. Mereka cuba mempertahankan wilayah dan mara sejauh yang mungkin ke dalam wilayah Rusia di sebelah timur, dan juga masuk ke dalam wilayah Perancis di sebelah barat Eropah. Iaitu situasi yang pertama yang berlaku pada tahap yang pertama, bermula pada tahun 1914 di Eropah. Seterusnya kita masuk tahap kedua, bermula daripada tahun 1915 hingga tahun 1916. Jadi peperangan ini, seperti mana yang saya jelaskan pada tahap pertama tadi,
Pada tahap yang kedua ini, dia melibatkan lebih ramai tempat, tetapi pada waktu ini kedua-dua pakatan, sama ada pakatan bertiga ataupun perikatan, mereka cuba untuk mempertahankan wilayah masing-masing, sama ada di bahagian Eropah Timur ataupun di bahagian Eropah Barat, di mana kedua-dua bahagian ini stabil, dan tidak banyak bergerak, tidak banyak berlaku pertempuran secara besar-besaran sehinggalah akhir tahun 1914. Tetapi tentera-tentera ini telah membina kubu yang pelajar lihat dalam gambar ini. Mereka membina kubu sehingga sepanjang 2 km, dan kos yang tinggi untuk membina kubu-kubu ini. Baik, itu cara yang mereka gunakan untuk mempertahankan. Bila mereka mara ke suatu kawasan, mereka akan bina kubu ini untuk mempertahankan kedudukan mereka ini daripada musuh. Sebab tentera Jerman tidak boleh mara lagi sejauh yang mungkin. Jadi kemaraan mereka itu menyebabkan mereka menanggung kos yang semakin tinggi, dan juga makin ramai tentera yang akan terkorban. Sebab Rusia mempertahankan sempadan wilayahnya di sebelah Eropah Timur, manakala di sebelah Eropah Barat pula Perancis dan British mempertahankan kedudukan mereka. Jadi kedua-dua keadaan itu berlaku pada waktu itu. Dan keadaan hidup mereka di dalam terowong-terowong yang mereka bina itu pada waktu itu sangatlah sesuatu yang sukar dihadapi oleh tentera yang berperang ketika itu. Tahap kedua peperangan ini melihatkan negara baru menyertai peperangan seperti Bulgaria, menyertai kuasa tengah, manakala Itali dan Romania menyertai pakatan bertiga. Bahagian barat Eropah pula, perang terus meluas, dan beberapa serangan besar berlaku di mana Jerman telah menyerang di Verdun dan Perancis bertindak balas terhadapnya di Somme. Di bahagian depan tidak bergerak, tetapi terdapat sekitar 2 juta mangsa, iaitu 1 juta di pihak bersekutu dan 800,000 orang ataupun tentera Jerman yang terkorban. Di bahagian timur, tentera Jerman menyerang di sebelah timur. Tentera Rusia terpaksa mengundur diri akibat daripada serangan tersebut. Di bahagian ketiga, iaitu di wilayah Balkan, kuasa tengah ataupun perikatan bertiga mula menduduki Serbia dan Romania. British menyerang Empayar Uthmania dari Mesir dan menduduki Palestin, tetapi mereka dikalahkan di Gallipoli. Salah satu perang yang besar ialah Perang Verdun tahun 1916 di Timur Laut Perancis. Dalam masa 10 bulan antara Februari hingga Disember 1916, 163,000 orang tentera Perancis dan 143 orang askar Jerman terkorban dan lebih daripada 500 orang tercedera. Inilah tahap kedua peperangan yang semakin meluas sebab ianya melibatkan lebih ramai, lebih banyak negara yang terlibat dalam perang tersebut. Ini sama ada memihak kepada Jerman ataupun memihak kepada pakatan bertiga, iaitu Rusia, British dan juga Perancis. Pada tahap ketiga, tahun 1917, berlaku beberapa krisis yang melibatkan negara-negara yang terlibat dalam perang, sama ada pakatan bertiga ataupun kuasa tengah ataupun perikatan bertiga, di mana tentera mula memberontak di semua bahagian, sama ada tentera berikat ataupun tentera ataupun perikatan bertiga. Golongan nasionalis membuat bantahan di Empayar Austria-Hungary. Revolusi juga berlaku di Rusia. Misalnya, revolusi Bolshevik ini telah mengambil alih kekuasaan pada Oktober 1917 dan memutuskan untuk menandatangani perjanjian dengan Jerman untuk mengeluarkan Rusia daripada perang. Golongan Bolshevik ini menganggap perang sebagai konflik imperialisme dan memutuskan untuk mengeluarkan Rusia daripada perang. Itu adalah antara krisis yang berlaku pada waktu ini, itu pada tahun 1917. Jadi masalah dalaman yang serius di semua negara yang berperang. Contohnya di Ireland tahun 1916, ini berlaku satu kebangkitan yang dipanggil Easter Rising. Ini di mana pemberontak
berhasrat untuk menubuhkan sebuah Republic Island dan keluarkan Ireland daripada United Kingdom. Jadi pemberontakan ini akhirnya tamat pada 29 April 1916 apabila ditewaskan oleh tentera-tentera British. Okey, dan lebih daripada 450 orang terkorban dan 2,500 orang cedera akibat daripada kebangkitan tersebut. Okey, ini antara krisis yang berlaku di Eropah tahun 1917. Itu tahap ketiga masa Perang Dunia Pertama berlaku. Pada tahap ketiga tahun 1917 ini juga memasuki fasa yang baru. Misalnya di Timur Tengah, suku-suku Arab telah diyakinkan oleh Lawrence of Arabia untuk memberontak menentang Empire Turki, dan akibat daripada itu British telah mendapat banyak wilayah di Timur Tengah. Peperangan ini mula berubah apabila Amerika Syarikat dan Greece menyertai Pakatan Bertiga. Ini merupakan satu kemenangan awal kepada Pakatan apabila mendapat pasukan tentera yang baru dan kuat daripada Amerika Syarikat terutamanya. Jadi apabila Amerika Syarikat menyertai perang, dia telah mengubah keadaan dan seterusnya akan menamatkan perang ini. Salah satu sebab mengapa Amerika Syarikat menyertai perang kerana Angkatan Tentera Jerman telah merosakkan rangkaian perdagangan antara Amerika dengan Eropah, dan juga sebuah kapal selam Jerman telah memusnahkan kapal laut British yang bernama Lusitania, di mana dalam kapal ini terdapat 234 warga Amerika yang juga turut terbunuh. Tetapi sebenarnya penglibatan Amerika dalam Perang Dunia Pertama telah memberi keuntungan besar kepada Amerika Syarikat. Ini dari segi ekonominya, kesan kepada Amerika. Dari segi ekonominya, Amerika mendapat keuntungan yang besar daripada perlibatannya dalam Perang Dunia Pertama ini. Okey, kalau pelajar lihat peta ini, inilah yang berlaku tahun 1914 di Timur Tengah. Okey, ini adalah kawasan Turki, Empire Turki Osmania. Jadi tentera-tentera British mula menyerang kedudukan wilayah-wilayah Osmania pada waktu itu. Ini dah banyak kawasan telah jatuh ke tangan British, kecuali Gallipoli di sini. Okey, ini antara yang menyebabkan nanti British memasuki dan menguasai beberapa wilayah di Timur Tengah. Okey, ini keadaan yang berlaku pada tahap yang ketiga tahun 1917. Di mana berlaku krisis kepada beberapa tempat di negara-negara yang terlibat dalam perang, terutamanya di Jerman, di Austria dan Hungary, dan juga di kawasan Turki Osmania. Okey, ini peperangan ini masuk ke peringkat yang akhir apabila Amerika terlibat secara langsung dalam Perang Dunia Pertama. Pada tahap keempat Perang Dunia Pertama di tahun 1918, di mana tamatnya peperangan Dunia Pertama, ada dua faktor penting yang menjadi penentu kepada berakhirnya Perang Dunia Pertama. Pertama, ketibaan Angkatan Tentera Amerika Syarikat. Jadi penglibatan secara langsung tentera Amerika Syarikat dalam perang di Eropah ini akhirnya menamatkan peperangan tersebut. Kedua, disebabkan oleh perjanjian Brest-Litovsk antara Rusia dengan Jerman, di mana dalam perjanjian ini Rusia telah menghentikan dan menamatkan perang ke atas Jerman. Maka tidak ada lagi peperangan di bahagian timur Eropah. Akibatnya Rusia telah kehilangan kuasanya ke atas Poland, Finland, Estonia, Latvia, Belarus, Lithuania dan juga Ukraine. Ini di sebelah sini. Ini adalah perjanjian Brest-Litovsk tahun 1918 yang menjadi penentu kepada tamatnya perang di Eropah ini. Bahkan inilah wilayah yang sebelum ini di bawah kuasa Rusia telah sama ada merdeka nanti ataupun tidak lagi diletakkan di bawah kekuasaan Rusia. Jadi Jerman tidak menghadapi masalah lagi di sebelah Eropah Timur. Jadi Jerman selepas ini dia boleh menumpukan di bahagian Eropah Barat.
di penghujung Perang Dunia Pertama ini. Pada bahagian yang keempat, di tahun 1918, kalau kita lihat, walaupun peperangan di bahagian Eropah Timur tamat setelah Rusia menarik diri daripada penglibatannya dalam Perang Dunia Pertama, ini membolehkan Jerman memberi fokus lebih kepada bahagian barat Eropah. Namun pada masa yang sama, berlakunya banyak bantahan dan pemberontakan oleh tentera-tentera Jerman kepada kerajaan yang memerintah pada waktu itu. Di Eropah Timur, pada bulan September, Bulgaria telah menyerah kalah diikuti Empire Turki Uthmaniyah pada bulan Oktober kepada Pakatan Bertiga. Tentera Austria-Hungary tewas di utara Itali dan juga di wilayah Balkan. Jadi kemarahan tentera Jerman yang pertama di Somme dan juga kedua di Marne telah dihentikan oleh sama ada Perancis dan sekutunya di bahagian Eropah Barat. Bantahan yang meningkat di Jerman telah menimbulkan kebimbangan kepada kebangkitan ideologi komunis. Ini membawa kepada keinginan kerajaan Jerman untuk berunding untuk secara damai ataupun membuat perjanjian damai. Di mana Raja Jerman pada waktu itu, Kaisar William II, telah melarikan diri dan berlindung di Belanda. Ini membawa kepada sebuah Republik Jerman telah diisytiharkan dan Gencatan Senjata ditandatangani di Red Hondes pada 11 November 1918. Inilah membawa kepada tamatnya Perang Dunia Pertama. Tahap yang keempat, itu tahap yang terakhir setelah tamatnya perang, maka berlaku satu persidangan damai di Paris pada 18 Januari 1919. Dalam persidangan damai di Paris ini, di mana 32 negara bertemu di Paris untuk memutuskan apakah akan berlaku selepas perang. Negara yang kalah perang tidak dibenarkan menghadiri persidangan ini. Pada waktu itu, Presiden Amerika Syarikat Woodrow Wilson telah membentangkan 14 rancangan untuk menamatkan peperangan dan mewujudkan keamanan yang adil tanpa balas dendam terhadap pihak yang kalah. Tetapi Perancis dan United Kingdom membalas dendam terhadap mereka. Jadi rancangan Wilson juga mempertahankan konsep penentuan nasib sendiri oleh rakyat di negara-negara yang terlibat. Tetapi hak ini tidak diambil kira dalam beberapa kes, seperti apa yang berlaku di Kurdish dan juga di Armenia dan beberapa negara Arab yang lain. Perjanjian damai berasingan ditandatangani dengan negara yang kalah perang, iaitu Jerman, Austria-Hungary, Bulgaria dan juga Turki. Jadi perjanjian Versailles tahun 1919 yang ditandatangani dengan Jerman merupakan perjanjian yang penting selepas perjanjian damai ini. Dan satu lagi perkara yang penting melalui perjanjian damai Paris 18 Januari 1919 ini adalah penubuhan Liga Bangsa, ini sebagai pertubuhan antarabangsa untuk menyelesaikan konflik secara aman dan adil, bukan lagi melalui peperangan. Tetapi ini bukanlah satu pertubuhan yang kuat, sebab dia adalah satu pertubuhan yang agak lemah sejak ianya ditubuhkan, terutamanya apabila Amerika Syarikat sendiri tidak menyertai Liga Bangsa dan tidak memiliki kuasa ataupun pasukan tentera untuk memastikan resolusi atau dasar yang dibuat itu dapat dilaksanakan dengan berkesan. Jadi itu antara perkara penting yang berlaku dalam persidangan damai Paris 18 Januari 1919 sebab Jerman mengisytiharkan kalah dalam Perang Dunia Pertama. Pada tahap keempat berlaku satu perjanjian yang penting, iaitu perjanjian Versailles tahun 1919 antara kuasa berikat dengan Jerman. Jerman sebagai sebuah negara yang kalah dalam perang ini dipertanggungjawabkan ke atas apa yang berlaku dan terpaksa menerima hukuman yang berat.
Misalnya yang pertama, dia terpaksa membayar 20,000 juta dolar pound sterling kepada Belgium dan juga Perancis, sebagai ganti rugi akibat daripada kemusnahan yang berlaku serta belanja perang yang mereka alami. Kedua, Jerman kehilangan 1/8 daripada wilayahnya di Eropah. Misalnya Alsace dan Lawrence kepada Perancis, Schleswig kepada Denmark, sebahagian daripada Timor Prussia dan Danzig kepada Poland, Memel kepada Lithuania, Eupen dan Malmedy kepada Belgium. Jerman juga terpaksa menerima hakikat, iaitu dia terpaksa mengurangkan angkatan tentera daratnya hanya kepada 100,000 orang. Angkatan tentera laut dan udara Jerman juga dibubarkan. Dan Jerman juga tidak boleh menggunakan tenaga tentera kerahan. West Bank di tepi Sungai Rhine dijadikan satu kawasan yang bebas daripada kawalan tentera. Jerman juga kehilangan beberapa koloninya kepada Perancis dan United Kingdom, khususnya di Timur Tengah dan juga di Afrika. Dan satu lagi perkara yang dimasukkan dalam Perjanjian Versailles tahun 1919 adalah penubuhan Liga Bangsa. Itu antara perkara yang dialami oleh Jerman sebagai negara yang kalah, yang memula dan kalah dalam peperangan ini. Ini antara wilayah-wilayah Jerman yang jatuh ke tangan tentera-tentera ataupun pihak bersekutu antara tahun 1919 hingga tahun 1921. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, seperti Danzig di sini, dalam peta ini pelajar boleh lihat kawasan-kawasan yang sebelum ini adalah wilayah Jerman telah menyebabkan Jerman kehilangan wilayah-wilayah ini. Misalnya Danzig, Memel, Alexstein, semua jatuh. Silesia, semua ni telah Jerman hilang, sama ada kepada Rusia, Poland, Lithuania dan sebagainya, Finland. Semua tu telah diberikan kepada negara-negara yang berdekatan. Itu juga wilayah-wilayah penting, misalnya Saarland, Alsace, semua jatuh ke tangan Perancis. Begitu juga di Rhineland, Eupen, Malmedy telah diambil oleh Belgium. Jadi kesan besar daripada Perang Dunia Pertama ke atas Jerman telah kehilangan banyak wilayah yang sebelum ini ada di bawah kekuasaannya. Itu kesan yang penting, yang besar yang diterima oleh Jerman akibat daripada Perang Dunia Pertama ini. Seperti mana yang berlaku pada Jerman sebagai negara yang kalah dalam peperangan, sekutu Jerman yang lain seperti Austria, Hungary dan juga Turki juga menerima kesan yang sama seperti Jerman dan menerima hukuman yang berat. Pertama, perpecahan kepada Empire Austria-Hungary, di mana Austria-Hungary menjadi negara baru yang berbeza, iaitu Austria dan juga Hungary. Kalau pelajar lihat peta ini, saya tunjuk peta. Inilah Hungary dan inilah Austria. Menjadi dua negara yang baru selepas Perang Dunia Pertama. Dan selepas itu juga wujud negara-negara baru yang lain, misalnya di wilayah Balkan, Yugoslavia, muncul sebuah negara baru yang dipanggil Yugoslavia. Ini dari bangsa Slav, dipanggil bangsa Slavia. Yang terdiri pada Slavia, Slovakia, Bosnia, Serbia, Croatia. Ini yang ada. Dan sekarang negara ini juga sedang mengalami perubahan yang besar selepas Perang Bosnia. Dan juga muncul sebuah negara yang baru yang dipanggil Czechoslovakia, di sebelah atas ini. Romania. Nah, ini adalah negara-negara yang perubahan dari segi sempadan berlaku setelah tamatnya Perang Dunia Pertama. Poland, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania telah terpelihara kemerdekaannya sebagai zon penampan daripada perebak ataupun meluasnya ideologi baru, khususnya ideologi komunis yang cuba dihalang oleh Amerika Syarikat dan sekutunya sampai nanti. Jadi perjanjian Brest-Litovsk yang ditandatangani antara Rusia dengan Jerman itu dihormati dan dipatuhi untuk mengelakkan meluasnya pengaruh kesan daripada pengaruh revolusi Rusia ke atas negara-negara yang bersempadan dengan Rusia.
Okay, itu yang cuba dihalang oleh sekutu-sekutu barat, khususnya Amerika Syarikat. Ini dalam ini menghalang kemarahan pengaruh ideologi komunis yang merebak di Rusia pada waktu itu. Kesan yang sama juga dihadapi oleh Empayar Turki Uthmaniyah, khususnya selepas tamatnya Perang Dunia Pertama. Sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama, perubahan berlaku dalam Empayar Uthmaniyah. Misalnya yang pertama, Turki menjadi sebuah republik, di mana wilayah-wilayah Arab di Timur Tengah telah diberikan kepada Perancis dan juga United Kingdom ataupun British, berdasarkan mandat yang diberikan oleh Liga Bangsa. Ini kalau pelajar lihat dalam peta di sebelah ini, pelajar boleh nampak misalnya Turki menjadi sebuah republik, Perancis menguasai Syria, British menguasai Iraq, Iran merdeka, British juga menguasai Palestin, Kuwait juga dikuasai oleh British nanti, begitu juga dengan Lebanon, dan juga di bawah Lebanon dan Syria di bawah kuasa Perancis. Jadi Palestin, Jordan, Iraq, Kuwait dan United Kingdom diberikan kepada United Kingdom, Syria dan Lebanon kepada Perancis, dan Kudus dan Armenia tidak diberikan kemerdekaan, kekal seperti sedia, seperti sebelum itu. Jadi berlakulah perpecahan dalam Empayar Uthmaniyah akibat daripada kekalahan Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama, apabila Uthmaniyah, Austria-Hungary dan juga Jerman tewas dalam Perang Dunia Pertama. Jadi ketiga-tiga negara ini menerima kesan akibat daripada kekalahan mereka dalam peperangan tersebut, dan dipertanggungjawabkan dalam Perang Dunia Pertama. Mari kita fahamkan soalan ini, pelajar. Setelah saya jelaskan panjang lebar berkaitan dengan tahap-tahap perkembangan Perang Dunia Pertama dari tahun 1914 sebagai tahap yang pertama, tahun 1915 hingga tahun 1916 itu tahap yang kedua, tahun 1917 tahap yang ketiga, dan tahun 1918 adalah tahap yang keempat. Jadi bincangkan tahap-tahap perkembangan Perang Dunia Pertama dari tahun 1914 hingga tahun 1918. Seperti biasa, dalam soalan pertama kita kena fahamkan tugasannya, iaitu bincangkan. Ini kita nak bincangkan tentang tahap-tahap yang saya jelaskan tadi. Kedua, kehendak soalannya adalah tahap-tahap perkembangan Perang Dunia Pertama. Latar masanya tahun 1914-1918, latar tempatnya di Eropah dan bahagian-bahagian lain di dunia termasuk di China dan sebagainya. Itu sebagai latar tempat dalam soalan ini. Jadi, cuba fahamkan, cuba faham dan kuasai setiap tahap yang saya jelaskan, sebab tahap-tahap ini penting sebelum kita dapat menjawab dengan lebih baik peristiwa ataupun sebab yang membawa kepada Perang Dunia Pertama ini. Sebelum kita memahami punca yang membawa kepada perang, itu peristiwa perang, dan kita dapat memahami dengan lebih baik apabila kita memahami tahap-tahap perkembangan Perang Dunia Pertama ini dari segi kesan perang ini kepada negara yang terlibat, sama ada Pakatan Bertiga ataupun Perikatan Bertiga ataupun Kuasa Tengah. Jadi fahami apa yang saya sampaikan hari ini, cuba kuasainya. Saya harap pelajar terus belajar, semoga dapat menjawab soalan dengan lebih baik. Teruskan usaha anda. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Berminit bersama Siko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah